Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuh gemalai menghibur puteri hamba Umay persembah diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 11 September 2023. Kita ke berita utama. Cermin diri dahulu sebelum desak saya. Itu adalah penegasan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang enggan menggosongkan kerusi parlimen itu meskipun didesak agar beliau berbuat demikian selepas mengumumkan menarik sokongan daripada Kerajaan Perpaduan. Sebaliknya, Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda itu meminta pemimpin Pakatan Harapan menilai diri sendiri dahulu serta mengosongkan kerusi kerana telah melanggar ikrar untuk memerangi rasuah. Ini kerana beliau melihat pemimpin PH seolah-olah membenarkan keputusan melepas tanpa membebaskan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 tuduhan berkait kes Yayasan Akabudi baru-baru ini. Dalam pada itu difahamkan beliau yang enggan bertolak ansur tentang hal itu memaklumkan akan bertukar menyertai blok pembangkang namun tidak bersama Perikatan Nasional. Dalam perkembangan sama, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Siu Fook turut mengingatkan Syed Saddiq bahawa kemenangan satu-satunya kerusi Parlimen Muda adalah kerana ihsan Pakatan Harapan yang sanggup memberikan 6 kerusinya kepada parti itu pada PRU 15 yang lalu. Kerajaan menyasarkan lonjakan pertumbuhan ekonomi sekurang-kurangnya 5% setahun dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12 RMK12 dengan memberikan tumpuan kepada dua perkara pokok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara pertama adalah memperkukuh produktiviti dengan menyegerakan peralihan kepada industri yang bernilai tinggi dan menerima guna teknologi termaju serta mempertingkat bakat berkemahiran. Menurut beliau, di samping itu kerajaan akan terus bekerjasama dengan sektor swasta dan ahli akademik bagi menambah baik aspek produktiviti negara. Beliau berkata demikian ketika pembentangan kajian separuh rancangan Malaysia ke-12 KSP-RMK12 di Dewan Rakyat hari ini. Kata Anwar, perkara kedua adalah kerajaan berhasrat menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan utama para pelabur dengan memperkukuh daya saing. Tambahnya, langkah utama adalah meningkatkan persekitaran perniagaan menerusi penambahbaikan peraturan perniagaan termasuk melalui unit My Mudah. Cukai keuntungan modal yang merupakan percukaian baharu yang sedang digubal akan diperkenalkan pada tahun depan tidak akan membebankan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah akan diambil bagi memperluas asas cukai, mempelbagai sumber cukai serta menambah baik pentadbiran percukaian menerusi penggunaan teknologi. Jelasnya, prinsip kerajaan juga adalah memberikan pemerataan ekonomi yang adil demi kesejahteraan seluruh rakyat. Sementara itu, Anwar menjelaskan perstrukturan semula subsidi elektrik, diesel dan petrol serta bantuan sosial lain dilihat mampu memastikan pengurusan fiskal lebih berhemat serta mengurangkan herotan ekonomi. Jelasnya, pengagihan subsidi dan bantuan secara bersasar kepada rakyat akan diselaraskan melalui sistem pengkalan data utama padu bagi meningkatkan kecekapan sekaligus penjimatan daripada langkah ini akan dapat diagihkan semula bagi tujuan projek pembangunan dan program rakyat. Seramai 1,020 banduan yang dikenakan hukuman mati mandatori dan hukuman pemenjaraan sepanjang hayat boleh memfailkan permohonan di mahkamah untuk membuat semakan kepada hukuman masing-masing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata ia berikutan penguatkuasaan Akta Pemalsuan Hukuman Mati Mandatori 2023 pada 4 Julai lalu. Katanya kerajaan perpaduan akan menguatkuasakan Akta Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat Bidang Kuasa Sementara Mahkamah Persekutuan 2023 Akta 847 mulai esok. Azalina menjelaskan keutamaan pelaksanaan mekanisme ini merangkumi faktor-faktor seperti umur banduan, tahap kesihatan dan tempoh pemenjaraan banduan serta pertimbangan-pertimbangan lain. Katanya dalam menjamin akses kepada keadilan dan memelihara prinsip kesaksamaan, kerajaan melalui mekanisme yang disetujui bersetuju supaya banduan yang dikenakan hukuman mati dan tidak berkemampuan untuk melantik peguam. Tambahnya, dalam proses semakan hukuman tersebut, mereka boleh mendapatkan khidmat guaman melalui peguam yang dilantik oleh Mahkamah Court Assigned Counsel.
Jelasnya, penguatkuasaan Akta 847 juga mencerminkan komitmen tinggi kerajaan dalam mempromosi dan melindungi hak asasi manusia sejagat. Hal ini katanya membuktikan bahawa prinsip restoratif justice dalam sistem keadilan jenayah di Malaysia adalah sentiasa terpelihara. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Seorang pemuda berusia 22 tahun yang didakwa atas 23 pertuduhan membunuh 23 penghuni Darul Quran Iftifakiyah dalam kejadian menyayat hati 6 tahun lalu kekal dihukum penjara selama mana diperkenankan Yang di-Pertuan Agong oleh Mahkamah Rayuan hari ini. Dalam kejadian 14 September 2017 itu, seramai 21 pelajar dan 2 guru pusat tahfiz terkorban selepas terperangkap di tingkat 3 asrama pusat tahfiz yang marak dijilat api. Keputusan sebulat suara itu dibuat panel 3 hakim diketuai Hakim Datuk Abu Bakar Jaiz memutuskan demikian selepas menolak rayuan pemuda itu selaku perayu penama pertama untuk bebas daripada pertuduhan tersebut. Sementara itu, panel-panel sama turut menolak rayuan pendakwa raya terhadap seorang lagi pemuda yang juga berusia 22 tahun yang merupakan penama kedua atas pertuduhan sama. Dalam prosiding terdahulu, penama pertama merayu terhadap Mahkamah Tinggi yang mensabitkan atas pertuduhan membunuh kesemua mangsa, manakala pihak pendakwaan merayu terhadap pembebasan penama kedua. Mengikut pertuduhan, kedua-duanya yang ketika kejadian berusia 16 tahun didakwa bersama-sama membunuh dan menyebabkan kematian 23 penghuni pusat tahfiz di Kampung Datuk Keramat, Wangsa Maju pada 14 September 2017. 3 sekawan dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru hari ini bagi 3 pertuduhan melakukan samun bersenjata di Pontian pada Jun lalu. Tertuduh Jeffrey Mishadi, 37 tahun dan Christopher Mon Lopez alias Muhammad Daniel Abdullah, 35 tahun mengaku tidak bersalah manakala rakan mereka Muhammad Syafiq Azman, 25 tahun mengaku bersalah di hadapan Hakim VM Mabel Sheila. Mengikut kertas pertuduhan, ketiga-tiga lelaki itu bersama 3 lagi rakan sejenayah yang masih bebas melakukan rompakan berkumpulan terhadap 3 mangsa dengan bersenjatakan sebilah parang yang boleh menyebabkan kematian. Kesemua tertuduh melakukan perbuatan itu di sebuah rumah di Jalan Haji Salim, Kampung Simpang Kiri, Kukuk, Pontian 16 Jun lalu. Pertuduhan terhadap ketiga-tiga lelaki itu dibuat mengikut Seksyen 395-397 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 11 Oktober ini sebagai tarikh sebutan semula kes dan lantikan peguam. Berita luar negara. Sebuah klip video tular di media sosial Indonesia memaparkan situasi seorang lelaki berbadan tegap meraung ketika membuat laporan mengenai kehilangan ayamnya di Balai Polis Kemari. Kejadian yang dikatakan berlaku di Balai Polis Tebo Jambi itu dimuat naik dalam akaun TikTok Adi Sudirja 25. Dia yang meraung sambil mengatakan, "Ayam saya hilang, jangan pegang saya," berkali-kali ditenangkan oleh beberapa anggota polis, namun selepas diberi air mineral, tangisan lelaki tersebut mula reda dan dia kemudian melaporkan kes itu kepada polis. Selepas kejadian itu tular, Ketua Polis Tebo Wayan Arta Ariwan berkata, video tersebut dirakam hasil kerjasama pihaknya dengan seorang lelaki. Katanya video itu memberi pesanan bahawa Polis Tebo sedia berkhidmat untuk masyarakat dalam apa jua kes tanpa terkecuali. Hampir 2 juta orang di United Kingdom hanya mencuci tuala mandi mereka sekali setahun walaupun mengetahui ia menjadi sarang pembiakan bakteria. Malah rata-rata pakar mencadangkan tuala perlu dicuci selepas 3 kali penggunaan. Tetapi tinjauan oleh syarikat pengeluar alat mandian Showers to You mendapati 3% daripada warga Britain mengaku membasuh tuala hanya sekali setahun sementara 1 daripada 10 penduduk UK mencucinya 2 kali setahun. Lelaki didapati 5 kali lebih berkemungkinan untuk membersihkan tuala mereka hanya sekali setahun
dengan 5% responden lelaki mengaku berbuat demikian berbanding hanya 1% bagi golongan wanita. Seorang pakar dobi berkata tuala yang kotor menjadi tempat pembiakan kulat dan bakteria, namun cara mencuci dengan betul amat penting bagi mengekalkan kualiti serta tahap penyerapannya. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi negara. Kongres Ekonomi Bumiputera bakal diadakan pada Januari 2024 bagi menetapkan hala tuju dan pendekatan baharu agenda Bumiputera yang lebih adil, saksama dan inklusif. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata semua perancangan dalam agenda pemberkasaan Bumiputera sebelum ini hanya memusatkan kayu ukur penyertaan kumpulan dalam ekonomi berdasarkan pemilikan ekuiti semata-mata. Beliau berkata demikian ketika pembentangan kajian separuh rancangan Malaysia ke-12 KSP-RMK-12 di Dewan Rakyat hari ini. Menurut Anwar, usaha terbaru itu bermakna bagi memperkasa Bumiputera akan beranjak daripada tumpuan terhadap syarikat terpilih kepada program pengupayaan yang melibatkan lebih ramai usahawan dan lebih banyak syarikat Bumiputera berskala kecil dan sederhana. Ujarnya ini bagi melahirkan kelas pertengahan Bumiputera yang dapat beralih daripada bergantung harap kepada gaji semata-mata kepada membina perniagaan yang meningkatkan pendapatan dan menambah nilai kepada ekonomi. Kerajaan akan memperkasa sektor perbankan, takaful dan pasaran modal Islam bagi mengukuhkan kedudukan negara sebagai pusat kewangan Islam global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia harus menerokai dasar dan memperkenal instrumen kewangan Islam baharu. Menurut beliau, ini berdasarkan prinsip yang pernah diungkap oleh Imam Al-Shatibi dalam Al-Muwafakat sebagai Al-Nazar ilal Ma'al atau menjangka akibat daripada dasar, produk, aset dan perkhidmatan. Pembangunan sektor kewangan Islam di negara ini bermula sebagai produk alternatif kepada sistem kewangan konvensional yang tertakluk kepada tatanan perbankan. Anwar juga Menteri Kewangan berkata Malaysia akan menganjurkan persidangan antarabangsa mengenai ekonomi dan kewangan Islam ke-15 pada Disember depan bagi melanjutkan wacana yang mendasar mengenai sistem kewangan Islam. Jelasnya persidangan itu bagi mencerakinkan permasalahan yang ada dalam usaha Malaysia mempelopori peningkatan amalan sistem kewangan Islam yang menyeluruh. Beliau berkata demikian ketika membentangkan kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 di Dewan Rakyat hari ini. Skuad bawah 23 tahun B23 negara yang meraih kemenangan 2 kali berturut-turut dituntut agar mengekalkan prestasi sedia ada bagi menentang Thailand malam esok di Stadium Thammasat, Bangkok. Malaysia dan Thailand yang diundi dalam kumpulan H masing-masing berkongsi 6 mata, namun negara jiran itu memiliki kelebihan kerana berjaya meraih slot automatik ke pusingan akhir menerusi perbezaan jaringan. Sementara itu, pengurus pasukan Datuk Seri Syahril Mokhtar yakin kemenangan tanpa bolos bertemu Filipina kemarin menjadikan para pemain berada di landasan yang baik untuk memberi saingan hebat kepada Thailand. Untuk mara ke Piala Asia B23 2024 di Qatar, hanya 11 juara kumpulan berserta 4 pasukan terbaik yang menduduki tempat kedua kumpulan akan layak ke kejohanan berprestij itu yang dijadualkan berlangsung Januari tahun hadapan. Pemain sensasi Novak Djokovic berada dalam kelas tersendiri apabila meraih gelaran terbuka Amerika Syarikat buat kali keempat selain menjulang gelaran persorangan Grand Slam ke-24 di New York awal pagi tadi. Djokovic menewaskan Daniil Medvedev 6-3, 7-6, 6-3 sekaligus menebus kekecewaan kalah kepada pemain Rusia itu dalam aksi final 2 tahun lalu. Lebih manis, pemain dari Serbia itu menjadi juara lelaki tertua pada usia 36 tahun dalam era terbuka dan menyamai rekod sepanjang zaman Margaret Court yang paling banyak meraih Grand Slam.
Djokovic akan kembali memimpin ranking dunia selepas menjadi atlet lelaki pertama memenangi 3 acara Grand Slam dalam satu musim sebanyak 4 kali. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 12 September 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Imam Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.